Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita pada sebaik-baik tempat di sisi Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang pertama, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menjadikan, menciptakan 7 petala langit dan juga bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan dalam masa yang sama, orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sesuatu, yaitu dengan kata lain mereka telah mensyirikkan Tuhan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini dengan lafaz hamdalah. Hamdalah bermaksud ucapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memuji zatnya sendiri. Dalam konteks ini ingin saya menyebutkan bahawa intipati ataupun isi kandungan daripada surah Al-An'am adalah penceritaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tentang satu golongan yang sesat, yang kita sebut hari ini sebagai golongan musyrikin, manusia-manusia yang mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, atau bahasa lain menduakan Allah. Sebenarnya
Permulaan kepada surah ini masih ada lagi apa yang kita sebutkan sebagai benang merah. Apa maksud benang merah? Istilah benang merah bermaksud masih mempunyai hubung kait, masih mempunyai connection dengan apa yang disebutkan oleh Allah pada akhir surah sebelumnya. Hak kita baca malam ini awal surah Al-An'am. Sebelum surah Al-An'am, surah Al-Ma'idah. Jadi di akhir-akhir surah Al-Ma'idah masih lagi ada connection, masih lagi ada hubung kait dengan awal surah Al-An'am, iaitu merujuk kepada konsep yang sama, kemusyrikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma konteks dia berbeza. Kerana di hujung surah Al-Ma'idah Allah menceritakan bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel, iaitu merujuk kaumnya Nabi Allah Isa alaihi salam, yang mana mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk menisbahkan Nabi Allah Isa, walhal dia adalah hamba Allah. Dia cuma seorang Nabi dan Rasul Allah. Tetapi Bani Israel yang melampau, Bani Israel yang gulu ini telah bertindak menisbahkan Nabi Allah yang mulia Nabi Isa alaihi salam ini sebagai Tuhan. Dan ada sebahagian daripada mereka menganggap Nabi Allah Isa ini anak Tuhan. Itu konteks kesyirikan mereka. Tetapi pada awal surah Al-An'am, Allah nak mengaitkan konteks kesyirikan yang dilakukan oleh golongan musyrik yang hidup pada masa dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dulu. Berbeza konteks syirik mereka, iaitu melakukan penyembahan terhadap patung-patung dan berhala-berhala tertentu dengan nama-nama tertentu. Syirik tetap syirik, tapi konteks kesyirikan yang mereka buat, cara mereka melakukan syirik itu berbeza. Baik, kalau kita meneliti akhir surah Al-Ma'idah sebelum ini, Allah menceritakan tentang dalil-dalil, hujah-hujah, kekuatan argumentasi yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Isa ini adalah sebahagian daripada makhluk ciptaan dia. Nabi Allah Isa ni bukan Tuhan. Nabi Allah Isa ni bukan anak Tuhan. Tetapi Allah menegaskan dia adalah makhluk aku, sebagai hamba aku. Tetapi level dan pangkat yang dianugerahkan kepada Nabi Isa, dia ni aku utuskan sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Jadi inilah yang berlaku apabila adanya pelampauan, ataupun kita sebut dalam agama sebagai ghulu, iaitu tindak tanduk yang mengagung-agungkan ataupun terlampau memuliakan seseorang sehingga menisbahkan satu benda yang tidak layak pada orang tersebut. Secara contoh, kita hari ini sebagai umat Islam, kita yakin dan kita beriman, menjadi tugas bagi kita menghormati dan memuliakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi ada kadar dia, ada takat dia dengan kemuliaan yang Allah berikan pada dia. Apa dia? Nabi Rasul. Tetapi jangan memuliakan, mengagungkan beliau lebih daripada apa yang sepatutnya. Ada had, ada limitation, sehingga sanggup mensyirikkan Allah dengan menganggap beliau sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan diadukan permohonan kita, diadukan ibadah kita kepada unsur-unsur tadi, bukan lagi dipalingkan kepada pencipta yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang terakhir juga Allah menyebutkan bahawa Nabi Allah Isa menyucikan dirinya, menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dirinya daripada noda-noda dan palitan-palitan fitnah tadi. Menunjukkan bahawa dia memperakui dia adalah hamba Allah, tak lebih daripada itu. Tetapi noda-noda ataupun tuduhan-tuduhan berupa fitnah-fitnah tadi dikenakan ke atas beliau dan beliau berlepas diri daripada tuduhan-tuduhan dan fitnah tersebut.
Umum juga kita mengetahui sewaktu keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam bersama kaumnya Bani Israel di Palestin suatu ketika dahulu, baginda sentiasa mengajarkan kepada mereka pokok-pokok agama, dasar-dasar keimanan yang bersesuaian dengan syariat dan aturan yang ditentukan oleh Allah. Inilah diajarkan oleh baginda kepada kaumnya Bani Israel. Sebagai apa? Sebagai panduan bagi hidup beragama mereka, sebagai panduan bagi hidup bersyariat mereka, sebagai jalan yang paling benar dan lurus mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh bukan setakat itu, baginda lah yang bertindak sebagai pembimbing bagi mereka. Dalam masalah akidah baginda, dalam masalah syariat baginda, dalam masalah hukum hakam pun baginda. Bahkan lebih jauh baginda bertindak sebagai pengawas. Apa yang baginda nak awasi? Kelakuan mereka, tindak tanduk mereka, perbuatan mereka jangan sampai melampaui batas-batas yang ditentukan dalam syarak dan agama. Bahasa yang mudah, baginda membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah, baginda menyalahkan apa yang disalahkan, dilakukan oleh golongan tersebut. Jadi selepas peristiwa pasca pengangkatan Nabi Allah Isa ke langit, ini kita tak perlu cerita panjang, iaitu semua tahu disebutkan dalam Al-Quran, baginda Nabi Allah Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah ke langit melalui peristiwa yang kita sebut penyaliban tu. Selepas diangkatnya Nabi Allah Isa, maka tugas kerasulan baginda dah terputus dah. Sebab dah diangkat, baginda tak boleh bertindak macam biasa sebelum ni, membimbing mereka, mengajar mereka, memberikan panduan kepada mereka, tak boleh dah. Dan begitu juga putusnya bentuk yang saya sebutkan tadi, kawalan dan penguasaan, pengawasan terhadap perbuatan dan tindak tanduk mereka. Bila dah tak ada, mereka buat hak salah, tak ada siapa dah nak menunjukkan dan mengatakan hak ni salah, kamu tak boleh buat, kamu jangan buat. Hak ni betul, teruskan. Ini yang dipandu oleh Allah. Jadi bila tak ada, kehidupan mereka mula jadi berubah. Yang kekal dalam keimanan ada, tetapi sebahagian kecil dan minoriti bagi kumpulan tersebut. Tetapi yang lebih besar dan banyak ialah yang tersasar menuju jalan kesesatan dan kebatilan. Sehingga munculnya bentuk kemusyrikan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitu penisbahan, penuhanan ataupun anak Tuhan kepada seorang Nabi dan Rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh umat selepas zaman Nabi Allah Isa alaihi salam secara sepintas lalu. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, hubungan, kaitan yang diistilahkan sebagai benang merah tadi untuk terus kepada awal surah Al-An'am. Konteks dia berbeza. Cuma musyrik zaman Nabi Muhammad, mereka bukan menuhankan Isa. Mereka bukan menganggap Isa itu anak Tuhan, tetapi mereka menyembah patung-patung ataupun berhala-berhala yang ada pada zaman mereka. Jadi surah Al-An'am adalah surah khusus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan konsep kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang terkemudian ini dapat menjadikan hal tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dan keberhati-hatian dalam hidup kita, agar kita ini tidak terkena dengan apa yang disebutkan sebagai syirik dan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita kepada lembah kesyirikan. Sebagai contoh, surah Al-An'am ini ada 165 ayat. Ulama-ulama ada buat pembahagian kepada dua pembahagian. Pertama, ayat 1 hingga ayat 117. Allah membicarakan tentang akidah-akidah yang syirik. Syirik dalam bentuk i'tiqadi, iaitu tentang i'tiqad manusia, keyakinan manusia, niat manusia yang boleh jatuh pada perbuatan syirik. Manakala ayat seterusnya 118 sampai 165, Allah menceritakan satu lagi bentuk kesyirikan, tapi kali ini bukan dari sudut i'tiqad,
tetapi dari sudut amalan dan perbuatan manusia yang boleh jatuh pada syirik. Jadi ini memaknakan kepada kita bahawa syirik ni boleh dibahagikan secara umum kepada dua. Syirik pada i'tiqad dan syirik pada perbuatan ataupun amalan. Yang mana kalau kita nak bahas secara detail, secara terperinci, secara satu-satu, carilah kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar yang membicarakan dan membincangkan tentang persoalan syirik. Sama ada syirik kecil, syirik besar, syirik khafi, syirik jali, syirik yang zahir ataupun syirik yang tersembunyi. Baik, kita mulakan kembali pembahasan tentang tafsiran ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan juga bumi. Di dalam ayat ini Allah memulakan dengan lafaz hamdallah, kan? Kita sebut lafaz alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rajin meneliti dan menganalisa surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang jumlahnya rata-rata kita semua bersepakat mempunyai 114 surah. Tetapi surah-surah yang dimulai lafaz awalnya, perkataan awalnya dengan lafaz Alhamdulillah dalam Quran ini cuma ada 5. Daripada 114 ada 5 surah yang dimulakan dan diawalkan dengan perkataan atau lafaz Alhamdulillah. Contoh, pertama Allah menyebutkan pada permulaan surah, pada surah yang paling awal dalam Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lafaz Alhamdulillah. Kedudukan surah itu berada di mana? Permulaan surah pada awal surah dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, surah yang ke-6, surah yang kita baca ni. Sebab tu ada lafaz Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kedudukan surah Al-An'am ni berada pada permulaan suku pertama, suku awal Al-Quran. Fatihah dia duduk mula-mula, surah Al-An'am pada suku permulaan atau suku awal Al-Quran. Sekali lagi Allah guna pada awal surah ini lafaz Alhamdulillah. Baik, surah yang ketiga, Allah letakkan lafaz Alhamdulillah ni dalam surah yang ke-18 dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada satu surah yang disebutkan oleh banyak hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menyunatkan bagi kita untuk membaca surah tersebut pada setiap hari Jumaat. Surah apa? Sunat baca hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi juga dimulakan dengan lafaz yang sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sekali lagi datang lafaz Alhamdulillah. Jadi kedudukan surah ke-18, surah Al-Kahfi ini berada lebih kurang betul-betul di tengah Al-Quran, separuh Al-Quran. Jadi kita dah ada di awal suku pertama dan separuh ataupun di tengah Al-Quran Allah letak. Surah yang keempat dan kelima ni dia berturutan, iaitu surah yang ke-34 dan surah yang ke-35 dalam Quran. Merujuk surah Saba dan juga surah Fatir. Satu surah Saba, satu surah Fatir. Surah Saba dimulai dengan lafaz Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ada lafaz Alhamdulillah. Kemudian surah seterusnya surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha
innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi inilah 5 surah yang ada permulaan lafaznya alhamdulillah. Surah yang keempat dan kelima tadi duduk di mana kedudukan dia? Suku terakhir sebelum Al-Quran tamat, lebih kurang. Jadi kita dah nampak kedudukan tertib dan susunan surah yang dimulakan dengan lafaz alhamdulillah ni. Pertama, suku pertama Al-Quran, duduk tengah-tengah, dan seterusnya suku terakhir sebelum Al-Quran tamat. Tetapi bentuk pujian ini mempunyai kekhususan yang tersendiri, iaitu setiap lafaz-lafaz pujian ini khusus menceritakan mengikut tema surah-surah tersebut. Maksudnya dalam surah Al-Fatihah ada kekhususan tertentu pujian kepada Allah ni nak membicarakan tentang apa. Mari dalam surah Al-An'am kekhususan pujian ni nak membicarakan tentang apa, dan begitu jugalah dengan surah-surah yang lain ada kekhususan tertentu walaupun dalam bentuk pujian yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam tafsir At-Tabari, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan lafaz alhamdulillah adalah bentuk pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri, kepada zatnya sendiri. Dan dalam masa yang sama penyebutan lafaz tersebut seolah-olah menyeru dan mengajak kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Maksudnya seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita bentuk pujian yang terbaik yang datang dari sisinya. Sebab kalau kita nak menilai bentuk pujian yang kita nak guna lafaz kita sendiri, perkataan kita sendiri, makna kita sendiri, maka akan berlaku macam-macam bentuk pujian. Orang ni puji dengan lafaz macam ni, orang ni dengan perkataan macam ni, orang ni dengan bentuk macam ni, orang ni dengan cara macam ni. Dan dalam pada yang sama Allah mengajarkan kepada kita satu contoh bentuk pujian yang terbaik, yang mana bentuk tersebutlah Allah memuji dirinya, dan begitulah diajarkan kepada kita supaya mengucapkan kalimah dan perkataan yang sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan pujian bagi Allah di sini ialah Allah memuji dirinya sendiri yang maha mulia. Tengok konteks dia, allazi khalaqas samawati wal ard, yang mana zatnya lah Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Di sini adalah pernyataan daripada Allah kepada makhluknya bahawa dialah zat yang bertindak sebagai pencipta bagi 7 petala langit dan zat yang bertindak sebagai pencipta bagi bumi yang didiami oleh kita, makhluknya manusia di samping makhluk-makhluk yang lain. Dan dia juga menjadikan bentuk kegelapan dan cahaya ini sebagai bentuk kemanfaatan yang dikurniakan dan diberikan oleh Allah kepada manusia dan juga jenis-jenis makhluk yang mendiaminya. Baik, di sini kita dapat memahami satu benda. Bila digunakan lafaz khalaqa, lafaz khalaqa yang kita sebut sebagai al-khalq, al-khalq ni menciptakan. Ulama-ulama membahaskan sebagai contoh apa yang disebutkan di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Terkadang lafaz al-khalq boleh pergi kepada makna al-ikhtira'. Al-ikhtira' bermaksud menciptakan. Kadang-kadang lafaz al-khalq boleh merujuk kepada makna takdir, yakni menentukan. Baik, sebenarnya kedua-dua makna tersebut sama ada menciptakan atau menjadikan ataupun menentukan sudah memenuhi syarat yang terpenuhi kepada kedua-dua makna itu di dalam ayat yang disebutkan ini. Baik, untuk lebih senang memahami, kita jumpa kalimah khalaqa. Dalam surah Fatir kita jumpa kalimah fatara. Sedangkan dalam bentuk terjemahan biasa dia mengungkapkan perkataan yang sama. Khalaqa menciptakan, menjadikan.
Bila diguna kalimah fatara pun menciptakan, menjadikan. Tetapi itulah keindahan, kesenian bahasa dalam Al-Quran. Walaupun terjemahannya sama, mencipta, menjadikan, tetapi mesti ada perbezaan dia daripada lafaz-lafaz tersebut. Contoh, bila digunakan lafaz khalaqa, ulama-ulama menyebut dia adalah merupakan isyaratun ila sifatil ilmi, menunjukkan isyarat kepada sifat berilmunya Allah bila guna lafaz khalaqa. Tapi bila guna lafaz fatara, isyaratun ila sifatil qudrah. Allah guna lafaz fatara, isyarat ila sifatil qudrah, menunjukkan kepada sifat kekuasaan dan kemampuannya dari sudut penciptaan. Okey, nak bagi mudah faham secara ringkas, secara normal, fatara ni bila diguna kalimah fatara nak menunjukkan kemampuan, kekuasaan dan kudrat Allah dari sudut menciptakan. Mampu tak buat ni? Allah mampu. Berkudrat tak Allah buat ni? Berkudrat. Allah ada daya upaya tak nak buat ni? Ada daya upaya. Jadi kalimah fatara menunjukkan kemampuan, kekuasaan dari konteks penciptaan. Kemampuan dia nak buat. Tapi bila disebut dengan lafaz khalaqa, automatik dia akan ada benda kemampuan tu, tetapi berserta dengan isyarat ilmu. Dengan kata lain, bila kita sebut khalaqa dikaitkan dengan langit dan bumi, Allah di samping kekuatan dan kemampuan penciptaan, dia juga mengetahui dengan ilmunya segala isi-isi yang terdapat di antara langit dengan bumi, semua dia tahu, tak ketinggalan walaupun satu zarah. Sebagai contoh, bila disebutkan penciptaan langit, kita dapat melihat langit yang sedang menaungi kita ini tak ada seputung, tak ada sebatang pun tiang yang menongkat dan menopang langit. Macam mana langit ni boleh berada menjadi naungan kita, tergantung di atas kita, cari sepotong tiang, cari sepotong batang pun tak ada. Apa yang menongkat langit ni daripada tak jatuh terkena menimpa kita? Ni adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Dan Allah juga menghiaskan langit dalam ayat yang lain dengan dua tanda kekuasaannya, iaitu penyebutan tentang makhluknya yang bernama matahari dan bulan. Allah selalu sebut matahari dan bulan antara dua tanda kekuasaannya. Dan juga Allah menciptakan bintang-bintang, planet-planet, buruj-buruj yang seolah-olah seperti lampu-lampu yang berkelipan, lampu-lampu yang bergemerlapan di malam hari. Tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tak boleh hitung, kita tak boleh tahu dengan tepat dan pasti. Nampak bintang, nampak planet, nampak benda tu berkelip-kelip, tapi jumlah dia kita tahu tak? Besar mana hakikat dia yang sebenar kita tahu tak? Allah lah yang maha mengetahui akan ilmunya, jumlah-jumlah besar mereka, saiz mereka. Itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling dekat dengan kita, penciptaan awan ni. Hak kita boleh nampak di atas kepala kita, awan tu. Time biasa dia warna putih, mari time mendung dia agak gelap, nak hujan dia warna hitam. Dan siap pula boleh turun apa? Di celah-celah awan tu hujan-hujan sebagai kenikmatan dan kurnia Allah kepada kita. Tiba-tiba time-time tertentu keluar pula petir sabung menyabung, kilat sabung menyabung. Tu juga hakikat adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tak kena gaya jadi macam di Ipoh baru ni. Apa? Mari apa? Puting. Puting beliung tu sebagai tanda kekuasaan Allah. Kita sebutlah secara ringkas apa yang berada dalam konsep hubungan dengan langit. Kalau tang bumi pula, Allah menjadikan apa? Nikmat-nikmat, rezeki-rezeki daripada tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok, buah-buahan tertentu untuk dijadikan sebagai makanan bagi manusia. Ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Ada yang kalau makan jadi pening, ada yang makan jadi beracun, ada yang makan boleh datangkan manfaat, ada yang makan boleh memudaratkan manusia. Macam-macam jenis. Ada macam-macam binatang dengan pelbagai saiz, hak besar, kecilnya, kuruh, gemuknya.
Kadang-kadang ni kita tak boleh belah. Maksud tak boleh belah tu tak terfikir ada makhluk macam ni. Jadi kita pun kadang-kadang hak jenis kecil, hak jenis pelik sangat tu, apa tujuan kadang-kadang terkeluar daripada minda kita, untuk apalah Allah cipta binatang macam ni. Seolah di sisi kita tu macam tak ada faedah, tak ada apa. Duduk merayap, pelan, slow, apa faedah lah buat binatang ni. Tengok hak jenis ni, apa faedah lah macam ni. Kita rasa, sebab ilmu kita terhad, ilmu kita tak ada, ilmu kita ada limitation. Tetapi di sisi Allah, ada keistimewaan tertentu kenapa Allah menciptakan haiwan atau binatang tersebut. Baki lagi mungkin ilmu tu belum sampai pada kita. Kalau ada orang-orang yang hebat, saintis-saintis, kemudian kita kata apa, orang-orang yang tahu pasal ilmu zoologi, kaji, rupanya keluarlah satu ilmu binatang ni tujuan dia, binatang ni manfaat dia. Mungkin manfaat ilmu tersebut belum dibongkar, belum dibuka, belum sampai pada kita. Cuma kita kena ingat tu semua adalah makhluk dalam bentuk kekuasaan Allah untuk menjadikan mereka. Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak bagi bumi. Allah menjadikan jalan-jalan sebagai laluan bagi kita. Allah menjadikan sungai, menjadikan tasik, menjadikan laut sebagai sumber bagi kita. Nak bincang bab laut dalam tu macam-macam jenis. Jenis-jenis apa? Jenis-jenis binatang lah. Ikan tu, ikan ni. Ada yang kita mampu namakan ikan tu. Dan ada kadang-kadang satu ikan yang baru ditemui, agak-agak nak letak nama apa ikan ni. Hak tu ada nama dah, hak ni nama dah, hak ni pelik sangat. Kadang-kadang direka-reka nama tu, mungkin mengikut saiz dia, atau mengikut rupa dia, atau mengikut bentuk dia. Sampai kita pun tak reti nak letak nama-nama untuk dinisbahkan kepada ikan-ikan ataupun haiwan-haiwan yang pelik tersebut. Baik, itu sebagai contoh. Inilah Allah nak tunjukkan sebagai bukti kudrat dan kemampuan dia dengan ilmu dia menciptakan langit dan bumi. Yang mana sebelum tu, dah ada tak langit dan bumi sebelum Allah buat? Sebelum Allah buat langit, sebelum Allah buat bumi, maksudnya benda tu tak ada. Benda tu tak wujud, benda tu tak ada. Ini menunjukkan ilmu pada kita bahawa langit dan bumi itu adalah makhluk Allah yang baharu. Sebelum ni tak ada, baru ada. Bila dia ada, bila Allah berkehendak untuk mengadakan dia. Bila Allah berkehendak untuk menciptakan dia, baru ada. Jadi bila dia baru ada, untuk kait dengan konsep kesyirikan, layak atau tidak unsur-unsur yang ada di langit dan bumi untuk kita tuhankan mereka? Layak atau tidak? Tak layak pun. Walaupun mungkin di langit yang paling atas ada langit-langit tertentu, ada malaikat. Mungkin bagi kita malaikat ni makhluk yang hebat, makhluk yang supernatural, makhluk yang macam-macam. Tetapi dia ada had dan limitation dia, bukan sampai hebat dia malaikat perlu kita menuhankan dia. Perlu kita bermohon pada dia, perlu kita minta pada dia. Tetapi tempat yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah yang ada di bumi. Ni mari pusu hak tinggi sikit pun pi bawa ayam bakar dah. Mari pokok hak rimbun sikit, batang besar sikit, ayam golek dah. Tak fahamlah orang kita dah. Jadi inilah asas-asas yang boleh menimbulkan bibit-bibit kesyirikan kepada Allah. Sehingga menjadikan tempat pengaduan, tempat permohonan, tempat doa, tempat permintaan mereka dipalingkan sebenarnya Allah tu kepada unsur-unsur tadi, makhluk-makhluk tadi. Maka banyaklah berlaku perkara-perkara yang boleh jatuh ataupun tersipi ke arah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalimah alhamdulillah juga disebutkan oleh ulama-ulama di dalamnya terselindung ataupun tersembunyi dua makna. Tapi kita selalu terjemah alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Di sebalik lafaz alhamdulillah adanya al-madhu wa syukru. Apa dia al-madhu? Pujian. Apa dia syukru? Ucapan terima kasih. Sebenarnya dua perkataan ini memang melengkapi kalimah dan perkataan alhamdulillah. Bahasa yang mudah, sekiranya hari ini kita mengucapkan kalimah dan lafaz alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah
sebenarnya bukan kita setakat memuji Allah, dalam masa yang sama ucapan yang kita ucap ini adalah pengucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah, kita juga ucap terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita. Baik. Dua-dua lafaz ini adalah kesesuaian kepada Allah, kerana Allah itu memang layak dipuji, Allah itu berhak dipuji. Allah memang layak, sebab dia zat yang terpuji, dia layak dipuji, dia berhak dipuji. Tetapi bentuk pujian ini ada macam-macam, sebagaimana selalu dikemukakan dalam perbahasan ilmu tauhid, iaitu konsep perbahasan pujian ini terbahagi kepada 4. Pertama, puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Puji Allah bagi Allah, tengok banyak ayat-ayat Quran Allah memuji dirinya sendiri. Dia puji bahawa dirinya adalah penguasa sekalian alam. Dia puji dirinya pemilik dan penguasai sekalian alam. Dia puji dirinya lah pencipta 7 petala langit dan bumi. Dia puji diri dia menjadikan kegelapan dan cahaya sebagai manfaat bagi manusia. Dia puji bahawa dia yang memiliki segala-galanya apa yang berada di langit dan di bumi. Dia puji diri dia. Tak apa, sebab dia layak, dia berhak. Yang kedua, Allah puji hamba dia. Contoh di dalam Al-Quran, Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai adab dan budi pekerti yang mulia. Allah puji siapa tu? Allah puji Rasulullah, makhluk dia. Bab makhluk puji Allah tak payah bahas, memang itulah yang sepatutnya. Semua makhluk ciptaan Allah ni memuji Allah dengan lurah masing-masing, dengan bahasa perantaraan masing-masing. Kita manusia puji Allah dengan bahasa kita sebagai manusia. Binatang-binatang memuji dan bertasbih kepada Allah sesuai dengan bahasa yang ditentukan Allah atas mereka. Cuma kita saja tak memahami, mungkin tak mendengar pun lafaz-lafaz tersebut. Baik, seterusnya. Puji makhluk bagi makhluk. Hak kita duk buat ni lah. Kadang-kadang kita puji pemimpin kita, pemerintah kita, raja kita. Kadang-kadang sekali-sekala kita memuji ibu bapa kita. Kadang-kadang sekali-sekala kita menguji guru-guru, ulama-ulama, orang-orang alim kita. Kadang-kadang kita memuji sahabat-sahabat dan rakan kita. Kadang-kadang kita memuji rakan sejawatan, rakan sekerja kita. Kita memuji pula atas dasar-dasar dan elemen tertentu yang ada pada mereka. Contohnya, kadang-kadang kita memuji seseorang kerana kecantikannya. Cantiknya orang ni, kita puji kecantikan dia sebab dia cantik. Kadang-kadang kita puji sebab kealiman dia. Orang tu alim, orang tu banyak ilmu, kita puji kealiman dia. Kadang-kadang kita puji seorang tu kerana kebaikan dan kesolehan dia. Kita puji cara tu. Tapi hakikatnya walaupun bentuk pujian tu nampak terarah kepada makhluk-makhluk tadi, hak cantik tu siapa? Makhluk. Hak alim tu siapa? Makhluk. Hak gagah tu siapa? Makhluk. Hak baik dan soleh tu siapa? Makhluk. Tapi hakikatnya segala bentuk pujian tadi, dia akan round circle kembali balik kepada pemilik kepujian itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Bila kita memuji kecantikan seseorang, siapakah yang menganugerahkan kecantikan tersebut pada dia? Allah. Siapa yang bagi kawan ni gagah, kita puji dia gagah? Allah. Siapa yang bagi kawan ni alim dan cerdik? Allah. Siapa yang bagi kawan ni baik dan soleh? Allah. Walaupun pujian tu tak ada satu nama Allah pun naik. Oh, cantik dia ni, gagah dia ni. Tapi hakikatnya, apa yang kita sebut dalam bentuk pujian tadi, kembali kepada pemilik yang sebenar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab apa? Kita tu tak layak dan tak berhak. Ya, memang betul, mungkin kita cantik. Ya, mungkin kita cantik pada pandangan orang. Tetapi kecantikan kita ada had dan limitation. Maksudnya nak kata kita cantik, ada lagi tak lagi cantik? Ada lagi. Maksudnya ada orang boleh lawan, ada orang boleh challenge kecantikan kita. Betul.
umum kita cantik. Kalau kita kata kita ni alim, kita ni bijak, mungkin ya, kita alim dan bijak, tapi ada had, ada limitation. Mungkin ada lagi yang lebih alim, mungkin ada lagi yang lebih bijak. Dan semua tu ada had dan limitation. Tetapi Allah dia layak memuji diri dia, Allah berhak memuji diri dia kerana dia adalah maha segala-galanya. Allah memuji dirinya paling berilmu, paling alim, layak, berhak. Why? Sebab tak ada seorang pun yang boleh challenge dan lawan kealiman dia. Memang tak ada seorang pun boleh challenge. Patut dan layak berhak dia puji. Sebab tak ada seorang pun boleh challenge, tak ada seorang pun boleh lawan. Memang layak. Tapi kita hari ini nak angkat kita, nak puji kita, aku paling alim, aku paling tahu, tak boleh. Sebab ada orang boleh challenge, ada orang boleh try, ada orang boleh kontra, ada orang boleh analitik, ada orang boleh kritis kita punya pandangan. Dan mungkin pandangan orang lebih berbisa, pandangan orang lebih alim, pandangan orang lain lebih berkualiti. Jadi Allah tu memang layak. Baik. Jadi janganlah kita bertindak hari ni, kalau istilah orang tua dulu, masuk bakul angkat sendiri. Saya pun tak faham sebenarnya istilah ni. Bukan tak faham apa, faham maksud dia masuk bakul angkat sendiri tu. Tapi cara penerapan tu, kita masuk dalam bakul lepas tu kita nak angkat tu, lagu mana ni? Kalau bakul kita tak masuk, tak apalah, kita boleh angkat. Ni kita masuk dalam bakul tu, kita pula nak angkat tu. Saja ya tu dah. Tapi istilah orang muda hari ni bukan masuk bakul angkat sendiri dah. Apa dia? Masuk lift tekan sendiri. Ini mudah kan? Nak tingkat 13, 13. Nak tingkat 10, 10. Dia naik sendiri. Tak payah orang kata apa. Okey. Baik. Ada ulama-ulama lughah. Dia membahaskan bila disebutkan di sebalik lafaz alhamdulillah, adanya lafaz pujian, adanya lafaz satu lagi ialah lafaz apa? Lafaz ucapan terima kasih. Kadang-kadang bila pujian ini dinisbahkan kepada manusia sebagai contoh. Bila kita nak nisbah kepada manusia, azan ke? Okay. Bila lafaz pujian ini dinisbahkan kepada manusia, dia boleh berlaku sebaliknya. Mungkin ada orang tu dia puji saja tapi dia tak ucap terima kasih. Ada orang yang ucap terima kasih saja tapi dia tak puji. Ada orang yang ucap terima kasih dan juga puji sama seperti pujian terhadap Allah, tapi ada perbezaannya, ada unsur dan elemen kenapa berlaku sedemikian. Contoh, ada orang yang dia puji saja tapi dia tak ucap terima kasih. Contoh, kita puji macam tadi, kita puji kecantikan seseorang. Lalu seorang perempuan cantik, kita pun puji dia. Oh, cantiknya perempuan ni. Tak pernah tengok lagi seorang perempuan yang mempunyai rupa paras dan kecantikan seumpama ni. Dan kita membayangkan bagaimanalah Allah memberikan nikmat bidadari waktu dalam syurga. Ni rasa cantik dah. Hak bidadari tu hak tak boleh kita nak bayangkan. Kita puji tak? Kita puji. Tapi kita tak pernah sekali lepas puji dia, Assalamualaikum, terima kasih. Kita pergi ucap terima kasih. Ada tak? Tak ada. Puji saja. Hak mana handsome pula perempuan, tengok handsome macam aktor Hollywood, apa, Brad Pitt ke, Tom Cruise ke, siapa ke, oh handsome sungguh. Tapi tak pernah pergi, abang terima kasih. Tak ucap terima kasih. Ataupun terhadap benda atau sesuatu. Kita pergi showroom kereta, contoh. Ada Honda buka satu showroom, nak keluar model baru, HRV 2022. Kita pun pergi tengoklah. Dengan tayak rim 18-nya, berkilatnya, cantiknya, warnanya, aerodinamiknya, macam-macam kita puji pada kereta tu. Tapi habis puji tu, tak ada kita nak balik, kita pergi tepuk bumper kereta tu, terima kasih. Kita cakap kat kereta tu sebab tadi baru puji dia, tak ada. Kita puji saja tanpa ucapan seterusnya terima kasih. Dan ada juga kebalikan daripada tu. Ucap terima kasih tapi tak puji. Ucap terima kasih tapi tak puji. Contoh,
Sebagaimana yang Allah rakamkan dalam Quran kisah seorang nabinya yang mulia, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim ni Allah takdirkan beliau ni, sebagaimana yang disebut dalam Quran, ada satu perkataan azar. Ada khilaf ulama, ada kata azar ni merujuk bapa baginda, ada satu lagi merujuk bapa saudara baginda. Jadi saya tinggalkan tu adalah khilaf ulama, mereka lebih mengetahui hal tersebut. Jadi kalaulah katakan azar itu merujuk kepada bapa Nabi Allah Ibrahim, apakah pekerjaan azar sewaktu hidup dia? Bapa Nabi Ibrahim ni apa pekerjaan dia? Pengukir dan pembuat patung berhala. Satu benda yang kalau akal kita nak rasional atau logikkan ni, Allah, macam tak masuk pula. Bapa seorang Nabi yang mulia, yang sifat bapa ni amat-amat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh anak dia, Nabi yang mulia tersebut. Anaknya ni penyeruan kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, minta manusia ni menjauhkan kesyirikan daripada Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah patung. Tapi tiba-tiba bapa Nabi itu seorang yang bertindak sebagai pengukir dan pembuat patung. Tapi itulah hakikatnya. Dalam Quran pun Allah dah sebut tentang salah seorang anak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh seorang tu jenis tak dengar kata, dan dia termasuk daripada kalangan-kalangan yang dirugikan oleh Allah kerana menafikan kebenaran yang dibawa oleh bapaknya sendiri. Siapa tu? Anak seorang Nabi. Tengok isteri Nabi Lut alaihi salam, yang juga membangkang Nabi Lut sebagai suaminya, mengingkari arahan dan perintah Allah. Siapa tu? Isteri seorang Rasul. Kemudian adik-beradik Nabi. Siapa? Adik-beradik Nabi Yusuf. Macam-macam mereka buat kat Nabi Yusuf. Kalau kira tu adik-beradik seorang Nabi, tapi itulah hakikat yang Allah nak bagi tahu. Adik-beradik Nabi. Hak ni pula ayah seorang Nabi. Sebab hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi dan Rasul tersebut. Mereka hanya bertindak sebagai utusan menyampaikan apa yang paling benar dari sisi Allah. Tapi bab nak menentukan hidayah tu adalah kerja Allah. Tengok Rasulullah betapa sayangnya dia kepada bapa saudara dia Abu Talib. Rasulullah tu kalau boleh nak Abu Talib beriman kepada Allah, mentauhid dan mengesakan Allah, bukan termasuk daripada golongan musyrik ataupun mereka yang kufur kepada Allah. Tapi itulah kehendak Allah. Nabi-nabi dan Rasul ini hanya sebagai penyeru kebenaran, tetapi tidak mampu untuk meletakkan kebenaran ke dalam hati-hati mereka. Okey. Baik. Di sini kes ini Nabi Allah Ibrahim berterima kasih kepada bapa dia. Dalam hubungan kemanusiaan, hubungan manusiawi, anak dengan bapa, kerana melahirkan dia, kerana bagi makan kat dia, kerana mengasuh dia, kerana membesarkan dia, ya, ucapan terima kasih. Tapi dia tidak memuji perbuatan bapa dia, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tapi tak puji perbuatan yang dilakukan oleh bapa dia. Baik. Seterusnya ada juga puji dan ucap terima kasih, tetapi ada unsur dan elemen. Contoh, ada seorang orang yang ni fakir, miskin dia. Fakir dan miskin dia ni kita katakan layak untuk masuk TV3 bersamamu lah. Sungguh miskin. Tetapi miskin dia ni seolah-olah terabai, kita kata. Adun YB pun tak ambil tahu pasal dia, pengurusi AJK masjid pun tak ambil tahu, orang kampung pun tak ambil tahu, seolah-olah dia terabai. Tiba-tiba datang ke situ orang kaya lah kita kata, lalu di situ luar kawasan tu, tengok pakcik ni, rasa sedih, rasa kesian. Lama mana dah pakcik duduk macam ni? Hampir berbelas tahun dah. Wakil rakyat YB Adun macam mana? Tak ada mari jenguk. AJK Masjid Surau tak ada mari jenguk. Orang-orang sekitar tak ada mari jenguk. Tak apalah, saya ni nak kata banyak harta tak ada, banyak duit tak ada, sekurang-kurangnya ada sikit saya boleh bantu pakcik. Dia pun keluarkan 10,000 contoh, ambil saya sedekah kat pakcik. Sekurang-kurang dapat menampung sedikit sebanyak. Rumah-rumah hak buruk ni pakcik nak betulkan ke, nak beli makanan ke, ikut pakcik lah. Jadi bila dapat 10,000, apa ucapan pakcik tu kepada orang kaya tu? Terima kasihlah nak kerana sudi bantu pakcik, bagi sedekah kat pakcik jumlah sekian-sekian. Dia ucap terima kasih.
Kemudian tak lebih jauh mungkin puji. Oh, payah dah nak cari orang macam anak ni. Tadi terima kasih, ni puji pula. Sebab apa? Sebab orang yang ada di sekitar dia sebelum tu tak ada pun layan dia macam ni. Bagi bantuan dia macam ni, dia puji. Jadi puji atau terima kasih tadi ada unsur, ada reflektif, ada tindak balas kerana diberi pemberian. Agak-agak kalaulah orang tu tak sedekah 10,000, lalu saja dengan kereta, oh sedih pakcik ni, kesian macam ni pi. Agak-agak pakcik tu nak ucap terima kasih tak? Agak-agak tak terima 10,000 tu nak ucap tak terima kasih? Tak ada ucapan. Jadi ucapan tu terhasil sebab dapat 10,000. Terima kasih terhasil sebab dapat beras 2 kampik. Terima kasih terhasil sebab dapat 2 tin Milo. Terima kasih terhasil sebab dapat kain pelekat dan contoh susu dan sebagainya. Baru ucap terima kasih. Tak ada lah orang saja-saja, orang tak bagi apa. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Ada jumpa orang macam ni? Dia tak ada orang bagi apa-apa saja dia. Assalamualaikum, terima kasih. Kalau kita duduk lalu 2 orang pun, hang kenal ke pakcik ni? Pasal apa dia ucap terima kasih? Sebelum ni hang pernah tolong dia ke? Tak ada, tak pernah jumpa, hari ni baru jumpa. Pasal apa lagu ni? Kalau jenis berlaku juga lagu ni, orang kata orang apa? Jumpa terima kasih, jumpa terima kasih, jumpa terima kasih. Hak banyak lagu mana? Hak banyak. Hak banyak. Assalamualaikum, pakcik sihat, jangan lupa undi saya. Assalamualaikum, pakcik sihat, jangan lupa undi saya. Hak tu banyak. Okey. Bagi sekali-sekala tak? Jangan-jangan. Okey. Baik, bila kita faham ni ada unsur elemen lain. Tapi Allah tu layak dan berhak dipuji kenapa? Kerana sebelum kita minta dia dah bagi. Sebelum kita minta lagi dia dah bagi apa yang menjadi keperluan bagi kita. Contohlah kita sebut nafas ke, nyawa ke, segala anggota badan ke, segala nikmat yang lain tu. Sebelum kita minta, dia dah beri segala keperluan dan kecukupan bagi kita. Kadang-kadang nikmat ni kita tak rasa. Bila kita rasa nikmat hak kita pegang ni, semua orang ada. Kita tak berasa sangat. Contohlah kita kata, Allah bagi nikmat kita 2 biji mata ni tuan-tuan. 2 biji mata. Nikmat 2 biji mata mungkin semua orang ada. Tetapi nikmat melihat daripada kedua biji mata tersebut, mungkin semua orang tak ada. Contoh kita ada 2 biji mata. Tetapi nikmat melihat Allah bagi. Ada juga orang Allah kurnia 2 biji mata tapi nikmat melihat Allah tak bagi. Nampak dia terkebir-kebir tapi dia tak nampak apa. Buta kita istilahkan. Tengok betapa nikmatnya Allah bagi kita 2 biji mata yang mampu melihat. Ada juga yang orang Allah letak tengah-tengah antara buta dan kemampuan melihat. Nak kata dia melihat jelas terang sangat pun tak, nak kata buta terus pun tak. Duk main. Oh, kalau tulisan tu kena pakai kanta pembesar. Kena tunjuk dekat baru dia nampak jauh. Nampak tak pakcik? Nampak ada orang tapi muka tak cam. Kena pergi duduk dekat baru nampak. Ada orang macam tu. Begitu juga dengan ni. Semua kita dianugerahkan Allah 2 cuping telinga. Tapi tak semestinya 2 cuping telinga ni semua Allah bagi nikmat mendengar. Kita ada 2 cuping telinga, Allah plus, Allah tambah nikmat mendengar. Alhamdulillah. Orang tuli ada cuping tak? Ada, tapi nikmat mendengar tak ada. Speaker box punya besar duduk sebelah dia. Dia buat tak layan lah. Dia buat tak layan sebab apa? Dia tak dengar. Tapi ada juga macam mata tadi, dia duduk tengah-tengah antara dengar dengan tak dengar. Kalau jauh sangat dia tak dengar. Kalau dekat, mari cakap dekat sebelah telinga pakcik, kita cakap pelan-pelan, baru dengar. Tapi kalau cakap jauh-jauh suruh apa-apa, dia tak dengar. Begitu juga dengan ni, mulut, lidah, semua ada. Tapi kemampuan bertutur, berbicara, bercakap Allah bagi. Alhamdulillah. Orang bisu pun ada bibir, ada gigi, ada mulut, tapi kemampuan bertutur tak ada. Macam tu ya. Tapi hak tengah-tengah pun ada. Mungkin gagap, mungkin sengau. Nah, orang sengau punyalah payah nak kita nak faham tak. Tapi kalaulah ditakdirkan, kalau tanya hang nak tak daripada sengau boleh bercakap biasa macam orang lain, mesti dia angkat tangan nak. Walaupun dia tu bukan kata bisu lagi, duduk tengah-tengah. Sengau baru, cakap tak teratur, cakap gagap, semua nak kan benda-benda seperti orang lain. Tu nikmat. Okey.
Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, dan Allah juga menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Di sini bila digunakan lafaz ja'ala, ada satu perkataan dalam tafsir Imam Qurtubi merujuk kepada perkataan As-Sa'labi, yang mana As-Sa'labi pernah menukilkan sebahagian daripada ulama-ulama ilmu ma'ani berkaitan dengan kalimah ja'ala, iaitu merujuk ja'ala ni ialah lafaz zaidah, lafaz yang ditambah ataupun disisipkan untuk mempelbagaikan. Contoh, kalau kira khalaqa menciptakan, ja'ala pun menciptakan, sama juga. Tapi antara tujuan Al-Quran ni ialah supaya pembaca-pembaca Al-Quran ni dengan dipelbagaikan kalimah-kalimah tertentu supaya tidak mendatangkan kebosanan dan kejemuan pada para pembaca. Jadi kita pun samalah, kalau kita menulis satu-satu karangan, kita menulis artikel atau jurnal, dengan kita konteks cara menulis tu dengan mempelbagaikan istilah, mempelbagaikan perkataan, mempelbagaikan grammar, orang baca pun jadi sedap, jadi seronok. Tapi ayat sama je, lagu tu je, dulu pun lagu tu, hari ni pun menulis lagu tu je. Sampai kadang-kadang orang cam, kalau macam ni ustaz menulis ni tak ada ayat sama sejak dulu, orang pun jadi jemu, pun jadi bosan. Cuba kita tukar. Jadi orang pun ada tuduh kita sebelum ni ayat sama tu, ini nampak lain, ni bukan ustaz dah kot, padahal kita juga, cuma bila kita tulis bentuk yang lain agak sedikit berbeza, dengan mempelbagaikan apa, kita kata tata bahasanya, perkataannya, istilahnya tu menyebabkan orang jadi tak jemu. Begitulah dengan Al-Quran. Tetapi kalimah ja'ala ini, ada sebahagian ulama lughah dan bahasa, dia sebut ja'ala ini adalah sesuatu yang kita boleh nampak, dan ada juga merujuk kepada sesuatu yang bersifat abstrak. Abstrak, benda yang tak boleh nampak. Contoh, Allah menjadikan kegelapan. Walaupun secara umumnya pandangan ulama-ulama mufassirin, zulumat di sini bermaksud zulumatil lail, an-nur wa anaron nahar, iaitu kegelapan waktu malam dan cahaya waktu siang. Okey. Kegelapan malam, kita boleh nampak ke tak nampak? Kegelapan malam boleh nampak ke tak? Soalan, gelap malam boleh nampak? Nampak kegelapan berbeza dengan tak nampak sesuatu dalam gelap. Dua benda berbeza tu. Nampak kegelapan, satu lagi tak nampak sesuatu hak duduk dalam gelap. Nampak kegelapan maksud macam ni, lah ni kita nampak cerah, saya tutup suis utama, gelap sekarang. Nampak tak gelap tu? Tu maksud saya, nampak kegelapan tu. Sebab tu bila gelap terkeluar mulut kita, Allah gelapnya. Sebab apa kita sebut gelap? Sebab kita nampak gelap tu. Bukan merujuk pada tak nampak sesuatu dalam gelap. Okey, nampak gelap malam, nampak gelap duduk dalam gua, nampak gelap duduk lapisan-lapisan bawah laut, nampak kegelapan. Baik. Begitu juga yang abstrak. Kegelapan selalu dinisbahkan kepada bentuk kekufuran, gelapnya kekufuran, abstrak. Gelapnya kejahilan, abstrak. Gelapnya kebodohan, abstrak. Gelapnya kemunafikan, abstrak. Itu benda abstrak. Begitu juga dengan cahaya. Nampak tak cahaya? Nampak. Sumber dia lampu. Nampak tak cahaya? Nampak. Sumber dia matahari. Nampak tak cahaya? Nampak. Sumber dia pelita. Nampak tak cahaya? Nampak. Sumber dia lilin dan sebagainya. Tapi juga ada bentuk abstrak. Cahaya keimanan, abstrak. Cahaya ilmu, abstrak. Cahaya ketakwaan, abstrak. Cahaya makrifah, abstrak. Jadi ja'ala boleh digunakan pada kedua-dua sudut. Dan pendapat yang kedua ni disebutkan adalah pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dan juga ada satu nukilan daripada pandangan Ibnu Atiyah yang mengatakan maksud zulumat dan wan-nur ini terkeluar daripada terjemahan makna biasa. Maksudnya lebih terarah kepada yang abstrak tadi. Sebabnya bila kita meneliti kedua-dua penciptaan tu, yang pertama Allah guna sirah jamak, dan yang kedua Allah guna sirah mufrad. Baik. Khalaqa as-samawat. Allah tak sebut as-sama' satu. Kalau as-sama' sin, mim, alif, hamzah, langit tu satu.
Tapi bila as-samawat, dia sirah jamak, berlapis-lapis. Tapi bila sebut wal ard, satu saja, mufrad. 7 lapis langit dan bumi, banyak satu. Begitu juga yang kedua, az-zulumat, berlapis-lapis kegelapan. Tapi bila sebut cahaya, satu saja, wan nur, dia tak sebut anwar. Kalau anwar baru jamak. Baik, ini menunjukkan bahawa bentuk kebatilan, bentuk kesesatan itu pelbagai cabang dia, dengan nisbah pada kalimah zulumat, kegelapan tadi. Bab sesat, bab batil, bab cara yang tak betul, cara yang salah, cara yang terseleweng, dia punya cabang banyak. Orang ni sesat cara dia, orang ni salah cara dia, orang ni batil cara dia, orang ni terpeleuk cara dia, orang ni terseleweng cara dia. Tapi jalan kebenaran cuma satu saja, iaitu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengikuti setiap panduan nas-nas dan firman daripada Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita harus faham pada ucapan syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama ucapan la ilaha illallah ini ialah ucapan tauhid. Versus bagi tauhid ialah syirik lah. Lawan bagi tauhid syirik, mengesakan Allah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah. Lawan dia syirik. Begitu juga dengan kalimah yang kedua kepada Rasulullah. Nisbah dengan Rasulullah, sunnah dia. Versus bagi sunnah, bid'ah. Perkara baru yang diada-adakan, yang direka dalam agama, yang tidak bertepatan dengan panduan syarak yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Sebab itulah benda-benda hak jenis syirik-syirik ni memang banyak, tapi cara dia halus, dia tak atas, dia tak bukan kata nyata. Oh, nampak dah syirik, mana orang nak ikut? Jelas dah syirik, mana orang nak ikut? Nyata dah syirik, mana orang nak ikut? Dia jenis poin-poin yang halus, yang samar-samar, yang menyebabkan kekeliruan sehingga kita terjatuh dan terjebak padanya. Biasanya jenis-jenis, kita kata jenis amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang jenis macam mana? Yang jenis kata ada cara-cara tertentu ataupun fadilat-fadilat tertentu yang kita tak pernah kenal sebelum ni. Contoh, ni kamu kena buat macam ni, cara-cara dia macam ni. Kita cari panduan di dalam Al-Quran, kita cari panduan dalam sunnah, tak ada. Kemudian mari pula fadilat, buat macam ni sama seperti pahala 10,000 tu melampau sangat tak? Pahala 10 tahun ke, buat macam ni dapat ni, buat macam ni dapat ni. Dia simple untuk kita faham. Ingat tak kes Iblis dengan Nabi Adam dulu? Nabi Adam pun dulu, dia ajak cara, dia ajak fadilat. Tapi bukan cara yang benar, bukan fadilat yang benar. Macam mana untuk terus bertahan dan kekal dalam syurga? Macam mana Adam untuk terus kamu bertahan dan kekal dalam syurga? Cara aku nak ajar pada kamu, cara dia makan buah ini. Tu cara dia, makan buah ni, cara dia. Fadilat yang akan kamu dapat, kamu akan kekal duduk dalam syurga selama-lamanya. Siap bagi fadilat lagi Iblis. Cara makan buah ni, fadilat kamu dapat, kekal dalam syurga. Tapi hak dia ajak cara dan fadilat tu, hak sungguh ke hak palsu? Hak sungguh ke hak bohong? Hak sungguh ke hak bohong tu? Hak Iblis tu ajak Nabi Adam tu. Hak bohong, hak palsu. Cara dia makan buah tu, sungguh ke betul? Salah tu. Fadilat dia kekal dalam syurga. Last kali makan buah tu, kekal ke? Keluar dah. Keluar tuan-tuan. Jadi kalaulah kita melakukan benda yang sama tapi mengharapkan masuk kembali dalam syurga, satu benda yang amat-amat berlawanan dan bertentangan. Jadi berhati-hatilah dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi. Akibat daripada kesamaran, kekeliruan, mungkin kejahilan dan kebodohan kita boleh menyebabkan kita terjebak dengan unsur-unsur yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah, minta dijauhkan semua hal tersebut daripada kita
keseluruhan umat Islam tentang kesyirikan kepada Allah. Jadi saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai panduan dan manfaat untuk kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan keteguhan keimanan kita kepada Allah, beriman dengan cara yang sebenar-benar keimanan, mengikut panduan sebagaimana yang diajarkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang selalu tersilap dan tersalah ialah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.